Perkataan Melayu itu asalnya Malaur. Itu adalah tulisan Ur, itu nama bahasa dalam bahasa Akkadi, bermaksud tinggi. Mala itu orang. Itu bukan bahasa Tamil. Tamil mungkin ambil daripada itu sesudah itu. Ya, sebab dia bersebelahan dengan kawasan Iraq itu. Dia ada influence. Jadi, bila Malaur, orang-orang dari Mesopotamia, kita dah maklum sudah datang. Benda lah kau ni. Zaman Fir'aun. Lepas tu zaman Rom. Zaman Rom Kedah dah wujud. Oi, benda lah kau ni. Zaman Rom tahun berapa? Sebelum Masihi lagi. Sebelum wujudnya Islam, Rom dah ada tau. Siapa wujud dulu? Zaman Rom ke zaman Islam dulu? Tak sekolah kau. Tengok. Aku baca kau Aku baca ni. Ur ini adalah sebuah tempat di Iraq. Sekarang pun masih ada lagi wilayah Ur tu. Ur ini maksudnya tinggi. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam catatan-catatan dalam Google kalau dia buat Ziggurat. Itu tulisan yang sudah diubah oleh orang European. Kalau dalam bahasa Arab dia Zi-ur. Z itu mempunyai. Kalau nak kata orang tu ada harta. Zu-mali. Zu-ur ataupun Zi-ur. Sekarang dia sebut Ziggurat. Dia tak boleh sebut. Dia dah masalah ni dia tak boleh sebut. Macam kalah dia tak boleh sebut. Sebenarnya bukan kalah. Dalam catatan, saya masuk sikit kepada tulisan kalah tu. Dalam catatan Assyuria punya batu bersurat tentang kalah, dia tulis kalau kita kod ABC ni CL#, dia tak tulis kalah. Dalam tulisan batu bersurat ancient, dia tidak ada huruf vowel, dia hanya ada huruf konsonan. Jadi dia nak sebut kalah tak boleh, sebab lidah Allah jadikan makharajul aswat. Orang Eropia tak boleh sebut huruf ain. Jadi dia nak sebut senang-senang, payahlah kalah ni. Dia tulis kalah, senang aja kalah. Itu cerita dia. Sebab tu pada Rasulullah nama dia Kal'ah. Dalam Quran Arab pedang Kal'ah. Pedang tu bukti jelas menunjukkan bahawasanya kita sudah ada bukti material lebih kuat daripada prasasti bahawasanya Kedah itu memang pengeluar besi. Sehingga kan ada pedang Kal'ah di tangan Rasulullah SAW yang diambil daripada Bani Kainuqa. Makna orang Yahudi pegang pedang tu. Dia mari ambil mana? Mesti daripada Babylon. Ada kisah Babylon yang ada kaitan dengan Assyria. Maksudnya kalah. Yang saya fahaman saya, kalah. Perkataan kalah dalam tulisan Biblicus tadi tentang batu bersurat Assyria bertahun 1300 BCE itu adalah Kedah. Walaupun kata kena saya mengikut dalam sudut linguistik. Dalilnya apa? Pedang kalah Rasulullah SAW namanya pedang Kal'ah. Kal'ah itu daripada mana orang tahu pedang Kal'ah zaman Rasulullah? Tuh daripada 1300 lagi bertunjuk. Kita je tak tahu cerita dia antara 1300 hingga zaman Rasulullah. Apa berlaku di Kedah? Kita tidak ada maklumat. Kecuali saya bahagian bahasa, saya tahu ada kaitan dengan kedatangan orang-orang Phoenician. Okey. Berbalik kepada cerita Melayu. Perkataan Melayu itu asalnya Malaur. Itu adalah tulisan Ur, itu nama bahasa dalam bahasa Akkadi, bermaksud tinggi. Mala itu orang. Itu bukan bahasa Tamil. Tamil mungkin ambil daripada itu sesudah itu. Ya, sebab dia bersebelahan dengan kawasan Iraq itu. Dia ada influence. Jadi, bila Malaur, orang-orang dari Mesopotamia, kita dah maklum sudah datang ke sini, mereka melihat orang-orang ini tinggal di pulau-pulau. Dan pulau-pulau itu sekarang ini menjadi gunung. Mereka ini juga menjadi penanam padi-padi rumah di gunung. Dan mereka ini biasanya meletakkan anak-anak mereka itu di belakang. Ini berlaku di Capah dan di Petani dan di tempat kita. Jadi kesimpulan kita boleh buat, Ur itu Malaur ini bangsa tanah.
bangsa tanah. Dan berkebetulan kita ada cerita tentang Nabi Ibrahim telah berkahwin dengan seorang wanita bernama Keturah. Dan kita percaya Keturah ini datang daripada tamadun Capa. Cuma setakat ini kita nak pastikan, adakah Capa itu di Vietnam sekarang ini, Kamboja itu, ataupun di mana-mana di kawasan kita ini. Sebab maksud Keturah itu adalah kayu gaharu. Kayu gaharu ini tak ada tempat lain, dia ada di alam Melayu. Kemungkinan besar Keturah daripada Bajaran Titi Wangsa ini dan ataupun daripada kawasan Champa, Funan, Patani. Dan Keturah ini ajam, bukan Arab. Dalam kita dah baca catatan. Ju'ilat Arabiyyah, dijadikan Arab. Kenapa dijadikan Arab? Maksudnya dia bukan Arab, dia ajam. Mereka ni petafsir-tafsir pada kita tak tahu siapa perempuan ini daripada mana, sebab mereka tak kenal kawasan kita. Even dalam buku-buku catatan tafsir ataupun dalam catatan orientalis, dia tak sebut kita ni nama alam lain. Dia sebut Syarqil Hind, East Indies, East Indies, Timur India. Kita ni insula India. Insula tu di luar peninsula benua India. Kita ini, dia tak tahu kita ni apa nama kita. Sampai tahap tu. Jadi kita tercari manalah ibu kita Keturah ni asal tempat. Jadi kita boleh tahu sekarang dia bukan Arab, tapi dia fasih berbahasa Arab. Dan lidah orang Melayu fasih dalam semua bahasa. Sriwijaya, dia punya ibu negara yang pertama bukannya di Palembang. Ianya ialah di Langkasuka, di kawasan Chaya itu, Kadaran, Kedah Tua itu. Di Palembang itu datang kemudian 687. Tetapi kita perlu ingat, macam mana boleh munculnya Sriwijaya di sini? Sebab Sriwijaya itu muncul hasil daripada kekalahan dekat Funan ni. Funan kan kat sini. Funan ini adalah gunung. Funan itu maksudnya gunung, dalam bahasa Khmer. Jadi gunung, kat situ raja-raja gunung. Mereka ini hebat dalam maritim. Saya sungguh terkilam bila saya baca satu catatan daripada tulisan catatan Cina, ya. Dia kata dia menceritakan tentang sebab Funan ini adalah bangsa Melayu. Benda lah kau ni. Zaman Fir'aun. Lepas tu zaman Rom. Zaman Rom Kedah dah wujud. Oi, benda lah kau ni. Zaman Rom tahun berapa? Sebelum Masihi lagi. Sebelum wujudnya Islam, Rom dah ada tau. Siapa wujud dulu? Zaman Rom ke zaman Islam dulu? Tak sekolah kau. Tengok. Aku baca kau Aku baca ni. Ini buku tau. Buku bukan macam kau dengar pada ni. Sejarah aku 2 distinction. 2. Okey, dengar. Orang Melayu merujuk kepada mereka yang betul bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Perkataan mungkin berasal dari nama sebuah anak sungai yang bernama Anak Sungai Melayu di Sungai Batang Hari, Sumatera. Nampak? Asal Melayu tu apa? Asal Melayu daripada Sungai Batang Hari, Sumatera. Nama sungai Melayu. Di mana? Bukan di Kelantan. Bukan di Kedah. Di Sumatera. Okay? Di sana letaknya kerajaan Melayu sekitar 1500. Sebelum atau semasa adanya kerajaan Siwajaya. Kerajaan Siwajaya apa? Kerajaan Siwajaya itu kerajaan Hindu. Baca ni. Buku sejarah. Sejarah kita. Bagi aku baca. Melayu. Subang dari segi etimologi, perkataan Melayu itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit Malaya. Bermaksud bukit. Bukit. Sebab Malaysia ni belajar kan penuh dengan bukit. Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahawa perkataan Melayu berasal daripada Sungai Melayu di Jambi. Ya. Kau tahu Ada baca? Betul. Istilah Melayu ditiarifkan oleh UNESCO. Tengok tu, UNESCO, iktirafnya. Di
1972 sebagai suku bangsa Melayu di semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Melayu Melayu ada di sini. Melayu ada di mana? Oke teman-teman ya, demikian ya bantahan dari orang Malaysia atas pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh Profesor Soleha. Memang benar ya, pendapat-pendapat dari Profesor Malaysia yang satu ini yaitu Profesor Soleha dengan segala pendapatnya itu banyak banget direaksi orang Malaysia sendiri yang tidak sependapat dengan apa yang dikatakan. Karena bagi mereka yang tidak setuju, ini jelas hal yang cocokologi ya. Karena seperti apa yang kita lihat tadi, bagaimana dia menceritakan tentang asal-usul Melayu yang katanya Malaur dan Melayu ada sebelum ataupun semasa dari Mesopotamia. Dan hal ini dibantah oleh orang Malaysia sendiri. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.